Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Pagi ini kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah tadabbur tematik berdasarkan kepada buku yang temanya Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku, bolehlah buka halaman 233. Pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan tajuk kecil kita, iaitulah kalau apa yang dicatat di dalam buku ini, tajuk kecilnya dengan hati. Maknanya kita mengingati Allah. Ingat bahawa kita mengingati Allah. Ya? Dan pernah disebut bahawa salah satu tujuan solat itu ialah untuk kita mengingati Allah. Jadi mengingati Allah ni Al-Quran menggunakan lafaz zakara yazkuruna. Itu makna zikir yang kita sebut zikir itu dalam bahasa Arabnya dari perkataan zakara, perbuatan mengingat, yazkuru. Zakara yazkuru. Bagian ada ayat-ayat menyebut yazkurunallaha, yang disebut bahawa golongan ulul albab itu mereka yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu mengingati Allah. Itu kalimah mengingati. Jadi ingat itu adalah sesuatu aktiviti hati sebenarnya. Tetapi biasa kita difahamkan zikir ini ialah perbuatan mengingati Allah dengan melafaz lisan. Maka kita melafaz. Contoh zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir yang kita zahirkan di lisan. Tapi lebih penting ialah mestilah ia datang dari dalam hati. Kalau lidah lisan kita menyebut, hati kita kemana, entah kemana, maka nilai zikir itu tidaklah berkualiti. Itu ceritanya. Sebab dia masalah zikir ini adalah isu hati. Mari kita membaca surah 62 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai mengerjakan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat ini selalu kita dengar dalam surah Jumu'ah, ya. Ayat yang selalu kita baca, dibaca oleh imam ketika hari Jumaat, ya. Jadi Allah menceritakan bahawa setelah kita selesai solat, mana solat itu pun adalah aktiviti ibadah yang mengingat kita kepada Allah. Tetapi ia merupakan ibadat yang dipanggil official, yang rasmi, yang formal. Dia ada tata cara yang solat tu. Jadi setelah kita selesai solat, mana merujuk kepada solat hari Jumaat. Solat Jumaat. Maka Allah kata, fantashiru, maka bertebaranlah engkau. Pergilah ke mana saja di muka bumi ini. Dengan tujuan apa? Wabtaghu min fadlillah. Carilah apa saja kelebihan-kelebihan kurniaan Allah. Maknanya kita boleh pergi bekerja, cari rezeki, berniaga. Yang ada kerjaya, teruskan kerjaya setelah kita melakukan solat. Tapi dalam waktu yang sama Allah kata,
hendaklah kamu ingat Allah banyak-banyak. Jadi dalam keadaan apa pun, kita bekerja baik, kita berusaha berniaga, hati kita mesti sentiasa ingat kepada Allah. Itulah maksudnya tadi. Jadi mengingat Allah di dalam hati. Jadi itu yang kita sebut sebagai zikir. Wa zakurullaha katsira, la ingat Allah banyak-banyak dalam hati, la'allakum tuflihun. Supaya dengannya, dengan mengingati Allah itu, maka kamu akan berjaya. Jadi ayat ini kena tadabbur sungguh-sungguh lah kalau kita nak melihat kesan-kesan kejayaan kepada orang-orang yang mengingati Allah. Ya? Sebab kejayaan ini biasanya kita tidak kelihatan, ya, tidaklah nampak jelas sebagaimana sebab kejayaan ini suatu yang bersifat dipanggil nisbi, ya, relatif. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kejayaan ini adalah sesuatu yang tidak hanya bernilai duniawi, tetapi ia membawa kita sampai ke akhirat. Jadi kejayaan kita paling besar ialah mardatillah, keredaan Allah. Itulah makna kejayaan pada kita. Ya. Jadi untuk mendapatnya, salah satu petunjuk bagaimana untuk berjaya ini, kita mestilah hati kita sentiasa ingat kepada Allah dalam apa keadaan pun. Sebab itulah ketika Allah menyebut tentang golongan ulul albab di dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 190, 191, Allah menyebut bahawa mereka itu ialah orang yang jasa alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Makna golongan ulul albab ini mereka sentiasa mengingati Allah baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, berbaring. Disebut tu. Perubahan apa dipanggil kedudukan itu menunjukkan bahawa dalam apa keadaan pun dia mengingati Allah. Itulah contoh model yang Al-Quran tunjukkan bahawa kita dalam konteks kita nak mengingati Allah itu ikut ayat ni. Dalam keadaan berdiri. Kalau kita merujuk kepada solat, mana solat itu sendiri. Keadaan kita sehat, kita buat dalam keadaan berdiri. Tak mampu duduk. Tak mampu lagi berbaring. Tetapi solat tetap wajib kita laksanakan. Itu dalam konteks solat. Tapi dalam keadaan lain juga boleh kita ambil pengertian bahawa dalam posisi apapun kita ni, hati kena ingat kepada Allah. Sama ada kita bekerja ke, ketika kita berurus niaga ke, ketika kita bermusafir ke, ketika kita berehat ke, nak tidur ke, hati kena ingat kepada Allah. Itulah petunjuk Al-Quran. Maknanya nak melaksanakan apa, sebab ini perintah Allah. Sebab Allah kata wazkurullaha katsira, ingatlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Jadi nak ingat banyak-banyak. Sebab ingat ni kadang tak disebut dalam hati, tetapi tak disebut dengan lisan, tetapi dalam hati pun memadai. Mana hati kita bergantung kepada Allah. Dalam hati kita sedar apa yang kita lakukan ini, kita sedar bahawa semuanya akan dinilai Allah. Ada 2 malaikat kiraman katibin, malaikat mulia yang kerjanya mencatat. Raqib wal atid, yang sentiasa bersama kita, sentiasa mengawasi kita. Ketika kita mengingat itu kan, maknanya ia menjadi satu kawalan diri. Dari dalam, mengawal diri kita ni supaya kita tidak tergelincir dari jalan Allah. Itu keadaannya. Jadi kalau orang yang biasa hatinya zakarallah, sentiasa mengingat kepada Allah, maka ingatan itu akan menjadikan dirinya terjaga, terpelihara. Sekarang mari kita baca surah 23 ayat 1 hingga 2. Surah 23 ni surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun
الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum, mereka itu adalah orang-orang yang hum, mereka itu fi salatihim, dalam salatnya khusyuk. Maknanya orang yang khusyuk di dalam salat. Sebab tu ayat ni cerita bukan orang yang solat, tapi orang yang solat dengan khusyuk. Ataupun orang yang khusyuk dalam solatnya. Itu orang yang berjaya. Jadi ayat ni kalau nak tadabbur dia, panjang cerita dia. Sebab apa? Kita kena melihat keseluruhan solat itu sendiri. Jadi tuan-tuan perempuan yang ada kesempatan, beberapa tahun dulu saya telah menyiapkan menulis buku tajuknya Jom Solat, Jom Sukses. Kerana solat itu Allah selalu kaitkan dengan kejayaan. Maka buku itu tajuknya ialah Jom Solat, Jom Sukses. Jadi buku itu ada di pasaran. Sebab dia diterbitkan oleh sebuah penerbit tempatan. Ya. Jadi di situ saya menguraikan dengan panjang lebar tentang solat itu. Bagaimana kesan-kesan, bagaimana yang disebut bahawa solat itu, ya, ini tuan-tuan buku dia, buku Jom Solat, Jom Sukses. Diterbitkan oleh Karang Keras pada tahun 2016. Ya, 4 tahun yang lalu. Jadi buku ini khusus mengupas, mentadabbur, mencerita tentang apa yang Allah maksudkan dalam ayat yang kita baca tadi. Allah menjanji bahawa orang-orang yang bersolat dengan khusyuk, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ya, buku Jom Solat, Jom Sukses. Boleh semak di kedai buku. Sebab ini buku yang diterbitkan oleh penerbit luar. Jadi ayat tadi mengingatkan kita, mari kita melihat. Sebab ciri-ciri solat itu adalah, di situlah kita melihat bahawa solat itu adalah satu bentuk ibadat formal untuk kita mengingati Allah. Sebab itu dikaitkan di situ. Dan solat yang khusyuk itu kena ingat, solat yang dilakukan tidak hanya dengan perbuatan, tidak hanya dengan perkataan, tetapi ia melibatkan hati. Jadi sebab itu dalam solat itu kita belajar fiqh dulu bahawa ada 3 rukun. Rukun qauli, perkataan, mana kita bacaan kita. Kemudian rukun fi'li, perbuatan kita, pergerakan kita, takbirnya, rokok, sujud, iktidal, semua itu rukun fi'li. Kemudian yang lebih penting adalah rukun qalbi. Dan rukun qalbi itu paling penting kena ingat, khusyuk. Niat, kita selalu belajar, kita disebut niat tu rukun qalbi. Tapi khusyuk itulah asas rukun qalbi. Sebab kalau menurut Quran ini, Allah kata orang yang berjaya, orang yang solat dalam keadaan khusyuk. Sedangkan khusyuk itu adalah sifat hati. Sifat jiwa kita. Ya? Jadi di situlah kita kena melihat, jagalah rukun qalbi ni. Sebab rukun qalbi ni kena daripada awal takbir sehinggalah salam. Hati kita kena fokus terus kepada Allah. Barulah datangnya apa yang disebut sebagai khusyuk. Dan sebahagian lagi ulama menyebutkan lagi dahsyat lagi. Maknanya khusyuk itu bukan sekadar waktu solat. Khusyuk itu dilihat di luar solat. Yang itu dikaitkan dengan ayat daripada surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. Yang mana Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Mana di situ Allah menyebut bahawa solat itu, solat yang baik, solat yang khusyuk tadi dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Itulah makna khusyuk itu sampai ke level itu. Mana di luar solat, kesan khusyuk itu terbawa-bawa. Jadi itulah yang setengah ulama menyifatkan makna khusyuk itu di situ. Sejauh mana solat itu dapat membenting diri kita dari fahsyak wal munkar.
Dan itulah antara ciri-ciri kejayaan yang disebut itu. Sekadar itu dulu kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Saya akan buat beberapa catatan nota kita pagi ini. Dan mohon insyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.